A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Kursi Majlis berbahagia, Tan Sri Presiden MSU, Barisan Pimpinan MSU, para pelajar, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar sedikit penjelasan, perkongsian ilmu berkenaan satu topik yang sebenarnya telah lama dibahaskan oleh para ulama, yang saya fikir saya dan Maulana Asri kadang-kadang rasa tak perlu dibahaskan isu yang seumpama ini, kerana kita berhadapan dengan isu yang jauh lebih besar daripada isu ini. Tapi disebabkan isu ini tak pernah selesai dan suka dibahaskan kadang-kadang oleh setengah golongan agama juga, yang memang gembar-gemburkan isu ini di masa ke semasa. Jadi Alhamdulillah, pihak penganjur dengan kerjasama MSU pada hari ini telah mengambil suatu tindakan yang sangat baik untuk kita sama-sama memahami dengan lebih jauh, lebih mendalam lagi berkenaan dengan isu ini, khususnya berkenaan dengan permasalahan usul dan furu' yang menyebabkan berlaku perbezaan antara akidah ataupun fahaman Asy'ariyah dan juga Salafiyah. Cuma pendekatan saya pada pagi ini, seperti yang saya dah bincangkan dengan Maulana Asri, saya mungkin tak akan fokus begitu mendalam tentang persoalan usul dan furu' dalam Asy'ariyah dan juga Salafiyah. Tetapi saya disebabkan pengalaman sebagai pegawai penyelidik di Jakib selama 9 tahun, mungkin saya lebih fokus kepada realiti yang berlaku, iaitu pertembungan antara golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah di Malaysia dengan satu lagi golongan yang disebut sebagai Salafiyah di Malaysia. Jadi realiti pertembungan itu yang saya mungkin akan ketengahkan pada hari ini, daripada membahaskan isu-isu yang lebih akademik yang nanti akan dibahaskan oleh Maulana Asri Yusuf selepas daripada ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan kita semua sedia maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak bawa agama lain kecuali agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, iaitu Islam. Allah Azza wa Jalla sebut, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini merupakan umat kamu yang satu dan aku adalah merupakan Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Jadi umat sebenarnya asalnya adalah satu, tak ada dua dan tiga. Itulah satu-satunya umat Islam yang sejak daripada zaman Nabi Adam lagi sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa itu adalah agama yang satu. Agama yang satu iaitu agama Islam. Kemudian inilah berlakunya perpecahan antara agama sehingga keluarnya agama Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan itu dalam konteks eksternal, iaitu berlakunya interface antara Islam dengan agama-agama yang lain, pertembungan Islam dengan agama Kristian, Hindu, Buddha, Tao dan sebagainya. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran jelas, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama yang lain daripada agama Islam, maka di akhirat nanti dia di kalangan orang yang rugi. Allah Ta'ala tak terima kecuali Islam. Mana satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi kita dan Nabi yang terdahulu bermula dengan Nabi Adam satu, iaitu Islam.
Kemudian itulah datangnya pelbagai agama yang lain. Dalam pada itu berlaku pula perpecahan dalam Islam itu sendiri. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan bahawa فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup selepas daripada zaman aku nanti, maka dia akan melihat berlakunya banyak perpecahan. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu peganglah kukuh dengan sunnah yang aku tinggalkan. Sunnah aku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang kemudian. Kata baginda Nabi Rasulullah SAW memberikan isyarat bahawa nanti kalangan umat Muhammad yang dah pun mengucap syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan berpecah belah. Bukan kata manusia akan berpecah keluar daripada agama yang hak, iaitu Islam, sehingga membentuk agama yang lain. Dalaman Islam pula akan berlakunya konflik internal, permasalahan dalaman, sehingga orang yang dah pun mengucap syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Nabi SAW, akhir zaman nanti mereka akan berpecah, membentuk kelompok-kelompok yang keluar daripada jamaatul muslimin, daripada jamaah orang Islam. Dan itu benar-benar berlaku pada kurun yang pertama lagi. Sebab itu bila kita mengkaji ajaran-ajaran bidah, itu ajaran-ajaran sesat ni, berlaku yang pertama sekali pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, iaitu kemunculan Syiah. Pengasas dia ialah Abdullah bin Sabah daripada Sana'a di Yaman, pergi ke Madinah menzahirkan Islam. Dia orang pertama yang membawa fikrah ataupun pemikiran sesat Syiah, secara organisasi. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar pun dah ada dah yang mengaku Nabi, tapi hanya seorang diri macam itulah, ada pengikut 2-3-4 orang. Kemudiannya mati dia, maka selesai masalah. Tapi dalam bentuk organisasi bermula pada zaman Sayyidina Uthman, Syiah. Selepas itulah keluar pula yang Khawarij, keluar Murji'ah, kemudian lagi keluar Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan macam-macam kumpulan Ahlul Bidah, yang semua mereka ini, kumpulan-kumpulan sesat ni, semuanya mengaku Islam, semuanya mengucap syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Rasulullah dah pesan, jangan ikut kumpulan itu. Ikut yang mana? Yang kata Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu istilah yang dah digunakan bermula pada zaman sahabat lagi, yang digunakan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan agar umatnya tanpa mengira pada zaman mana sekalipun supaya terus berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Nabi SAW kata manhaj satu-satunya yang selamat yang aku tinggalkan ialah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang mengikut sunnah. Jamaah, setengah para ulama mereka kata jamaah yang pertama dah tentulah jamaah itu sahabah. Sebab Rasulullah SAW ketika baginda wafat, baginda bukan meninggalkan seorang dua sahabat, baginda meninggalkan 100. Kalau mengikut pandangan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, mengatakan sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia bilangannya mencecah 114,000 orang. Maknanya generasi sahabat ni bukan 1-2 orang, generasi, satu generasi yang besar. Dan mereka meneruskan dakwah yang disebut sebagai tabi'in, iaitu anak murid sahabat. Kemudian anak murid sahabat ni meneruskan dakwah menyebarkan Islam, disebut sebagai atba' tabi'in, yang diiktiraf oleh baginda Nabi sebagai 3 kurun yang terbaik. Ahli Sunnah wal Jamaah antara salaf dan khalaf. Okey, bila kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, di sini ada pula perbahasan. Ahli Sunnah wal Jamaah ni siapa? Jadi tadi kita dah bincang, mula-mula berlakunya perpecahan Islam. Daripada Islam ada pula agama-agama yang lain. Dalaman Islam berlaku pula perpecahan antara golongan yang hak dengan golongan yang sesat. Yang hak itu dipanggil sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang sesat itu para ulama panggil dengan pelbagai istilah. Ada yang sebut sebagai Ahlul Bidah, ada yang sebut sebagai Ahlul Ahwa, kan? Jadi macam-macam lah, pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, dan pelbagai istilah yang para ulama berikan kepada mereka. Jadi kita semua setuju bahawa golongan yang hak yang satu-satunya direkomendkan oleh baginda Nabi SAW ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan istilah itu dah digunakan pada zaman sahabah lagi.
Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika dia menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari Allah Taala memutihkan wajah-wajah dan menghitamkan wajah-wajah, itu di mahsyar nanti. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang diputihkan wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dihitamkan wajahnya, yang tak diberikan sinar dan cahaya nanti di mahsyar, ialah golongan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Golongan Ahli Bid'ah, jangan sesatlah maknanya. Jadi istilah itu dah digunakan pada zaman sahabat berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan istilah Ahli Sunnah bukan rekaan seperti yang didakwa oleh golongan bid'ah macam Syiah. Saya pernah dialog dengan Syiah 4 jam, tuan-tuan. Mereka pertikaikan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah itu mereka pertikaikan. Mereka kata Ahli Sunnah ni benda baru. Benda baru macam mana? Baru wujud pada kurun yang keempat, di zaman Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari yang reka Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Jadi sebelum tu orang Islam terombang-ambing, tak ada pegangan akidah, sehinggalah munculnya Abu Hasan al-Asy'ari. Antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan Rasulullah SAW wafat, kosong, ada vacuum di situ. Tuan-tuan, ini tuduhan siapa? Syiah. Sebab tu kita kena faham elok Ahli Sunnah ni. Sila akhir bulan kita boleh jadi terbalik kalau kita bertembung dengan golongan-golongan sesat ni, tuan-tuan, ya? Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah selalunya ditakbirkan sebagai dua golongan, iaitu salaf dan juga khalaf. Salaf dan khalaf dari sudut bahasa hanya berkaitan dengan masa, tak ada isu pun. Dari sudut istilah, kita kata salaf adalah generasi yang hidup pada 3 kurun yang pertama, berdasarkan hadis bagi Rasulullah SAW yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurun kemudian mereka yang datang selepas mereka, kemudian mereka yang selepas mereka. Ini 3 kurun yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai kurun yang terbaik, yang disebut sebagai kurun-kurun emas. Dan disitulah kita lihat lahirnya pendiri-pendiri mazhab, daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka ini daripada kurun yang 3 ini. Kemudian khalaf pula adalah golongan yang datang selepas kurun yang ketiga dan kekal atas manhaj salaf. Khalaf itu golongan yang kemudian, para ulama yang kemudian selepas daripada kurun yang ketiga, yang mereka juga nak kekal mengikuti manhajus salaf pada perkara-perkara prinsip yang tak boleh rubah. Ya. Khalaf ni bukan kata dia terpisah dengan salaf, dia pun nak ikut juga salaf, tapi dia itu dari sudut zamannya, masanya dia di luar daripada masa golongan salaf. Dia dah jauh daripada golongan salaf dari sudut masa ni. Sebab Nabi SAW dia tak sebut dah, lepas daripada kurun yang ketiga Nabi tak sebut dah thummal ladzina yalunahum. Nabi dia sebut sampai 3 kali itu saja. Yang terbaik adalah kurun aku, mereka selepas mereka, mereka selepas mereka. Lepas tu Nabi dah silent kan. Nabi sebut benda lain pula. Nabi kata apa? Thumma yafshul kadhib. Ini yang takut. Nabi kata kemudian tersebarnya pembohongan. Bukan kata tak ada bohong, ada dah. Lepas Rasulullah meninggal dah ada dah kan. Musailamatul Kadzdzab, Al-Aswad, Al-Anasi, Tulaiha, Al-Asadi. Ni hak geng-geng mengaku Nabi kan. Dah ada hak bohong tu, tapi tidak tersebar, terkawal. Kerana waktu itu zaman emas. Orang tak layan pun hak geng-geng nak buat pendustaan dalam agama ni. Tak ada pengikut. Jadi kata Nabi SAW, tersebarnya pembohongan itu bermula dari kurun yang keempat dan ke atas. Maknanya dia tidaklah sehebat, sebersih, sesuci pada 3 kurun yang pertama. Sebab itulah kita tak masukkan dia orang itu dalam kelompok yang kita kata 3 kurun yang terbaik, salafus salih. Tapi semua umat Islam yang datang selepas daripada itu kan, masuk kurun keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun. Dan kita hari ini kurun yang ke-15 kan, tahun 1437. Kita pun nak ikut juga golongan salaf. Semua para ulama semuanya nak mengikut golongan salafus salih. Sebab golongan ini dijamin oleh baginda Nabi SAW. Akidahnya suci, bersih, diterima oleh Allah. Kita semua nak ikut dia orang.
Dan itulah yang cuba untuk dicapai oleh golongan ulama khalaf yang datang selepas golongan salaf. Sebab itulah kita sebut ahli sunnah itu terbagi kepada golongan salaf dan khalaf. Kita tak kata ahli sunnah tu sampai tahap salaf saja. Kalau macam tu kita semua ni habis dah tuan-tuan. Kalau dinilai ahli sunnah hanya dari sudut masanya, makna hak selamat 3 kurun yang pertama. Lepas daripada tu habis tuan-tuan. Saya tuan-tuan semua ni hancur habis. Mana tak ada chance sebab tak duduk, tak hidup dalam 3 kurun yang pertama. Jadi mereka pun nak kekal. Ulama khalaf yang datang selepas itu pun nak terus mengikut tradisi para ulama salafus salih yang terdahulu. Jadi dari sudut zaman mustahil menyatu padukan salaf dan khalaf kerana zaman yang berbeza. Ialah sebab datang kemudian kan. Itu memang tak ada perbahasan pun di kalangan ulama. Ulama salaf tu dah dia memang dia pada awal, hak yang khalaf tu dah memang kemudian. Dari sudut manhaj, golongan khalaf tidak lain adalah anak murid. Golongan salaf bererti khalaf adalah kesinambungan salaf. Yang kita bincang ialah manhaj. Kan, dari sudut masa memang takkan bertemu lah kecuali yang sempat bertemu. Kan? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari contohnya pernah hidup sebahagian pada zaman salaf. Al-Imam At-Tahawi sebahagian pada zaman salaf. Jadi dia adalah murid kepada imam-imam besar pada zaman salafus salih. Ya? Jadi ada yang hidup 2 zaman. Sebahagian dalam zaman 3 kurun yang pertama, sebahagian di luar 3 kurun yang pertama. Jadi yang menyamakan mereka ini adalah di sudut manhaj. Golongan khalaf tidak lain adalah anak murid. Golongan salaf bererti khalaf adalah kesinambungan salaf. Ini yang sangat penting tuan-tuan dan puan. Asalkan dia datang lepas daripada 3 kurun yang pertama, tuan-tuan, semua khalaf belaka. Termasuklah siapa? Termasuklah Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim rahimahumullah. Yang kita nisbahkan kepada dia tu salafi kan. Tapi dia tetap khalaf juga sebab dia kurun yang mutaakhir, kurun yang ke-7. Dia bukan duduk dalam 3 kurun yang pertama. Cuma dia nak kekal dalam manhaj salaf. Jadi di sini yang menyamakan semua kita orang Islam ini adalah kita semuanya nak kekal di atas manhaj salaf walaupun kita datang kemudian daripada zaman salafus salih. Jadi dekat situ kita kena faham tuan. Semua kita orang Islam yang mengaku ahli sunnah, kita ni sekarang ni berbicara dalam konteks ahli sunnah, bukan dalam konteks ni Syiah, ni Qadariyah, ni Mu'tazilah. Itu memang dia tak mau ikut salaf pun tuan-tuan. Dia memang tak mau ikut. Ya. Yang tu memang dia tak mengakui pun salaf. Tapi asalkan namanya kita ni ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, tuan-tuan sangka baiklah, semuanya nak mengikut salaf. Semua nak ikut salaf. Tak kiralah dia itu apapun aliran madaris fikriyah, school of thought dia, apapun aliran pemikiran dia. Jika dipandang daripada sudut ini, maka salaf dan khalaf kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat dari sudut manhajnya, maknanya semua nak kembali kepada manhajus salaf. Semuanya tuan-tuan adalah merupakan ahli sunnah wal jamaah. Semuanya. Tak kiralah mereka yang bermanhaj yang kita akan sebut nanti Asy'ariyah Maturidiyah, wa imma yang bermanhaj dengan manhaju salafiyah. Semuanya terangkum di dalam payung yang sama, kerangka besar yang sama yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab semua yang datang kemudian daripada golongan salafus soleh tu, yang datang kemudian tu kan, semua yang datang kemudian itu tuan-tuan, daripada 3 zaman, 3 kurun emas ni, semuanya berijtihad nak mengikut salafus soleh. Nanti saya akan jelaskan. Ijtihad mereka itulah yang menyebabkan berlaku perbezaan. Sebab salaf ni bukan seorang, salaf ni ramai kan. Akwal mereka banyak, pandangan mereka banyak. Jadi ada yang perkataannya begini, ada yang perkataannya begini. Jadi imam yang datang kemudian tu, dia faham yang ni macam ni. Imam yang kemudian tu faham yang orang cakap macam ni. Menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan, bahkan perbezaan sekolah pemikiran dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri dalam mengikuti golongan salafus salih. Itu sebab kita ni kena berlapang dada tuan. Kalau dada kita sempit, dia payah dah nak terima. Macam mana pula kan? Hak salafi je lah hak yang benar-benar salaf, padahal bukan ada pula macam tu. Ya. Okey. Kemudian
kita pergi sekali tuan-tuan lebih jauh lagi, iaitu golongan yang muntasib kepada salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf kita dah sebut tadi, tak ada masalah. Salaf ni golongan yang datang dulu, khalaf yang datang kemudian, masa saja. Yang menyatukan mereka manhaj. Itu pun kalau boleh disatukan. Kalau boleh disatukan. Kalau kita tak boleh terima perbezaan, mungkin tak akan bersatu. Ini yang kita sebut sebagai muntasib kepada salaf, dan satu lagi muntasib kepada khalaf. Itu mereka yang menisbahkan diri kepada salaf, dan satu lagi yang menisbahkan dirinya kepada khalaf. Di sinilah perbahasan tentang sekolah pemikiran yang ada di dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tuan-tuan, ialah golongan yang menisbahkan mereka kepada golongan salaf. Yang kita sebut juga sebagai golongan salafiyah. Saya ambil golongan salafiyah ni tuan-tuan. Ada orang dibagi nama-nama yang macam-macam, kan? Nama yang diterima oleh golongan tu sendiri salafiyah. Kan? Nanti kita buh nama lain tuan-tuan, masalah, kan? Kita bukan nak gaduh sini tuan-tuan. Kita nak mencari kalau boleh sebanyak mana titik pertemuan dan persamaan. Jadi golongan yang menisbahkan diri mereka kepada golongan salaf itu disebut sebagai golongan salafiyah. Mengaku imam golongan mereka adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengaku bahawa ikutan mereka ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, memandangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini dia adalah salah seorang imam dalam Ahli Sunnah yang masih berada dalam 3 kurun yang pertama. Dia wafat pada 241 Hijriah. Penyusun manhaj, yang menyusun disiplin dalam aliran salafiyah itu, yang menyusun dengan cara yang lebih sistematik, maka dia adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, yang wafat tahun 728, mana dia dalam kurun yang ke-7 dan awal kurun ke-8, dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah, yang wafat pada pertengahan kurun yang ke-8, 751. Maknanya bukan golongan salaf pun dia di luar golongan salaf, tapi dia menisbahkan manhaj dia kepada golongan salafus salih. Itulah yang menyebabkan mereka ini memanggil diri mereka sebagai salafiyah, iaitu kelompok salaf. Menisbahkan diri mereka itu kepada golongan ulama salaf yang terdahulu. Gerakan salafiyah pada hari ini dinisbahkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat tahun 1206. Dan mutaakhir ini, gerakan salafiyah ini sering dinisbahkan kepada seorang pendakwah di Arab Saudi, di Najd lebih spesifik lagi, iaitu satu kawasan yang sekarang ini dinamakan Riyadh tuan-tuan. Seorang pendakwah yang membawa gerakan dakwahnya untuk membersihkan masyarakat di zamannya, maka dinisbahkan gerakan dia yang dia bawa itu sebagai gerakan salafiyah, memandangkan rujukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwahnya adalah kepada Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihim ajma'in. Okey, jadi itu yang dinamakan sebagai salafiyah. Saya tak mau cerita panjang sangat tuan-tuan. Secara ringkasnya, macam mana boleh timbulnya golongan salafiyah ini? Al-Imam Ahmad, tuan-tuan, semua orang setuju. Tak kira para ulama salafiyah ataupun ulama bukan salafiyah seperti Asy'ariyah Maturidiyah, semuanya mengakui dan menerima, kan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal memandangkan dia berada dalam 3 kurun yang pertama. La syakka fi, tidak ada orang yang memungkirinya. Tidak ada orang yang memungkiri ketokohan dan juga keimaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti yang saya sebut tadi, semua orang nak nisbah kepada dia, kan? Semua orang yang datang selepas golongan salafus salih, kalau boleh semua nak nisbahkan diri mereka kepada golongan salaf yang terdahulu, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan kata golongan salafi saja, yang bukan salafi pun nak nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Semua, ya? Tak ada isu. Okey. Jadi salafiyah yang sebenar-benarnya mula muncul ialah pada zaman Al-Imam Ibn Taymiyah, yang menyusun akidah salafiyah itu secara lebih sistematik dan lebih clear, jelas. Di sini bermulanya golongan salafiyah. Para ulama yang mengkaji tuan-tuan kemunculan golongan salafiyah ini mengatakan bahawa mula kemunculan golongan salafiyah ini adalah disebabkan oleh bila berlakunya
penggunaan ilmu kalam yang terlampau sangat di kalangan golongan Asy'ariyah. Itu seperti yang disebut oleh Al-Imam Taftazani, itu seorang ulama besar dalam mazhab Asy'ariyah. Dalam kitab dia Ilmu Kalam wa Ba'd Mushkilatihi, dia sendiri mengkritik setengah ulama Asy'ariyah yang terlampau-lampau dalam penggunaan falsafah, sehingga Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dia melihat seolah-olahnya kita yang nak memperjuangkan ahli sunnah ni, Asy'ariyah nak berjuang ahli sunnah kan, tapi diguna kaedah falsafah. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah kata, nampak kita ni macam dah lebih daripada orang falsafah ni. Kan? Kita dah guna falsafah macam dah terlebih sangat. Jadi ketika itulah Al-Imam Ibn Taymiyah nak betulkan balik itu penggunaan yang berlebih-lebihan dalam penggunaan falsafah ketika bertembung dengan golongan falasifah seperti Mu'tazilah yang kuat pada zaman itu. Maka dia pun buat manhaj dia yang tersendiri, bagaimana manhaj yang wasati pada pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, yang pertengahan antara golongan yang melampau sangat dalam menggunakan falsafah dan golongan yang terlampau literally sangat mengikut pandangan Ibn Taymiyah lah. Maka dia buat dia punya madrasah dia yang dia kata kita tak boleh terus berterusan dengan kaedah golongan falsafah ni, kita kena balik semula sebagaimana manhaj yang ditunjukkan oleh para ulama salafus salih, terutama dalam perbahasan ketuhanan. Dalam perbahasan ketuhanan, disitulah munculnya manhaj dan juga aliran Al-Imam Ibn Taymiyah ataupun aliran Salafiyah, dan juga kemudiannya diteruskan oleh muridnya iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah secara lebih spesifik. Maknanya Salafiyah ini kita boleh katakan kemunculan dalam bentuk manhaj yang sistematik itu bermula pada zaman Al-Imam Ibn Taymiyah itu sendiri. Sebelum itu tidak kan? Sebab tu ada pandangan-pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang dari sudut manhaj ni, sistem yang dia bina tu, susunan ilmu akidah yang dia susun itu, yang sebelumnya tak disusun. Dia sama juga kita akui hatta di dalam mazhabul Asy'ariyah, sifat 20 tu datang pada zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang datang kemudian seperti Al-Imam Sanusi dan seterusnya. Sistem ilmu tu disusun. Mungkin dia punya prinsip-prinsip tu dah ada sebelum, tapi sistem gitu, disiplin itu lebih jelas. Disiplin ilmu itu disusun kemudian. Termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah, disiplin itu dia susun pada zaman dia kan. Ada tujuan dia. Tujuan dia antaranya kerana dia nak rad, dia nak tolak, dia nak bantah ulama-ulama Asy'ariyah kan. Dia nak tolak Mu'tazilah. Jadi dia susun dia punya disiplin ilmu itu bersesuaian dengan orang yang dia nak bantah. Dia ada tujuan dia kan. Sebab itulah dia bukan manhajnya itu tuan-tuan, bukan orang kata betul-betul tepat seperti yang dibawa oleh para ulama salaf. Sebab pada zaman ulama salaf itu disiplin itu sendiri tak disusun lagi. Dia kemudian daripada itu disusun. Bila dia susun kemudian, maka di situ tuan-tuan disiplin itu sendiri pun ada kritikan di kalangan ulama-ulama yang bertentangan pendapat dengannya. Jadi berlakulah orang kata khilaf antara disiplin akidah dalam pemikiran Ibn Taymiyah dan juga disiplin akidah yang ada dalam pemikiran Asy'ariyah. Kalau tidak, tak ada perbezaan, semua sama saja dalam memahami golongan salafus salih, maka tak adalah Salafiyah, tak adalah Asy'ariyah. Sebab ada perbezaan pandangan antara diorang inilah, maka ada madrasah-madrasah ini. Dan pandangan mereka itu semuanya, tuan-tuan, semuanya dalam kerangka nak memahami golongan salafus salih yang terdahulu dan nak sesuaikan diri mereka dalam mendepani cabaran semasa yang mereka sedang hadapi. Siapa? Iaitu golongan falasifah. Sebab buku-buku falsafah Greek ni tuan-tuan telah diterjemahkan pada zaman Al-Ma'mun dalam kurun yang ketiga, kurun yang kedua awal. Dan ulama-ulama kita dah baca falsafah Greek ni. Sebahagian ada yang terpengaruh, sebahagiannya macam-macam lah tuan-tuan. Menggunakan kaedah itu untuk mengisbatkan, menetapkan akidah Islam pula. Jadi di situlah tuan-tuan keadaan sangat orang kata kronik pada zaman itu kan, sehingga menyebabkan ada pelbagai disiplin macam mana kita nak harmonikan semula Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang diimani oleh golongan salafus salih dengan cabaran semasa yang wujud pada ketika itu. Itu yang menyebabkan wujud madrasah yang seumpama. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah secara asasnya tujuan dia ialah dia nak mengembalikan semula
dia kata kita ni dah berlebihan menggunakan manhaj falsafah dalam berdepan dengan golongan ahli falsafah seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi kita kena kembali semula, terutama dalam soal-soal ketuhanan, kepada kaedah yang telah ditentukan oleh golongan salafus soleh yang terdahulu. Kemudian Asy'ariyah Maturidiyah pula, tuan-tuan, ini adalah golongan yang digelar sebagai golongan khalaf. Golongan khalaf. Imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Maknanya kalau kita sebut hari ini ulama khalaf, maka dalam kepala kata ulama khalaf itu tak lain ialah orang daripada aliran ataupun madrasah Asy'ariyah Maturidiyah. Imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324, tersalah tulis kan, 324. Kalau dia wafat tahun 224, tuan-tuan tak jadi isu lah kan, maknanya dia termasuk dalam golongan ulama salaf kan, macam Imam Ahmad dan sebagainya. 324 dengan salah tulis pula ya. 324. Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang datang kemudian sikit, iaitu dia wafat pada tahun 333, memperakui imam-imam salaf juga menjadi ikutan mereka. Dia pun mengakui. Sebab itulah tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dikarang oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kan, dia sendiri sebut bahawa akidah yang dia bawa dalam kitab itu ialah akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan banyak lagi, bukan saja kitab itu, tetapi kitab Maqalatul Islamiyyin. Sebab Al-Ibanah ada orang tak setuju, ada orang kata tak, Ibanah ni tak pernah wujud. Sedangkan Al-Imam Ibn Asakir menukilkan dalam kitab Tabyin Kadhib Muftari, memang benda itu ada. Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyandarkan akidah dia, fahaman dia kepada ulama salaf, iaitu Ahmad bin Hanbal kan. Dia pun nak bawa fahaman yang sama juga, Risalah ila Ahli Thaghar, dan banyak lagi kitab-kitab akidah dia yang menunjukkan bahawa dia mengakui akidah, nak mengikuti akidah para ulama salaf. Tapi dalam masa yang sama juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berdepan dengan golongan Mu'tazilah yang pernah dianuti dulu. Dia dulu pernah menganut Mu'tazilah. Dia adalah murid kepada Abu Ali Al-Jubba'i, kepala Mu'tazilah pada zaman dia kan. Jadi dia tahu kaedah, kalau nak menggunakan kaedah nas saja secara literal nak lawan Mu'tazilah tak jadi. Sebab itulah maka kita dapati Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada kitab Al-Luma', ada kitab Risalah Sisanul Hawl fi Ilmil Kalam, kitab-kitab yang melawan golongan falasifah, golongan Mu'tazilah ini dengan cara penggunaan dalil-dalil akli kan. Sebab itulah dalam mazhab Asy'ariyah sendiri, mereka mengakui bahawa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan nas dan juga pendekatan akli. Nakli dan akli, kedua-duanya disuaikan. Dan mereka itu tidak sekali-kali berlepas diri daripada golongan salaf, tapi mereka menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu bagaimana nak menghadapi cabaran semasa yang ada di hadapan mereka, dengan tujuan juga untuk mempertahankan prinsip-prinsip akidah Islam. Didokong oleh ramai para ulama besar. Kalau kita lihat dalam dunia Islam pada hari ini, kita tak boleh mungkiri realiti dalam dunia Islam pada hari ini, tuan-tuan, daripada dulu sampai hari ini, majoriti umat Islam dalam dunia, kalangan para ulama mereka adalah berpegang dengan faham Asy'ariyah Maturidiyah. Seperti contoh ulama besar yang kita sedia maklum, seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini ulama besar dalam bidang hadis. Al-Imam An-Nawawi pun sama juga. Al-Imam Al-Qurtubi, Haytami, Zakaria Al-Ansari, ada ulama tafsirnya, ada ulama fiqihnya, ada ulama hadisnya. Maknanya meliputi semua bidang ada di kalangan golongan yang berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan majoritinya para ulama pada hari ini, tuan-tuan, dalam kelompok ahli sunnah, madrasah paling besar ialah madrasah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kita kena akui, madrasah yang menjadi majoriti pegangan umat Islam pada hari ini, ya? Al-Ghazali, As-Suyuti dan sebagainya. Okey. Jadi itulah dia tiga madrasah yang pada hari ini, tuan-tuan, diiktiraf mereka itu berada di dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Sebab semuanya mengaku ahli sunnah. Syiah dia tak mengaku ahli sunnah, tuan-tuan, kecuali dia nak menipu kita. Syiah dia ada tulis memorandum pada Tuan Agung, dia kata sebenarnya Syiah lah ahli sunnah wal jamaah, dia juga kan. Tapi dia duduk pakai hadis yang itrah alil bait tu kan, hendaklah kamu pegang kepada kitab Allah dan
itrati ahli baiti, berpegang kepada ahli keluarga. Jadi dia kata yang tak pegang dengan ahli keluarga Nabi ni ialah ahli sunnah. Sedangkan dalam sunnah sendiri suruh pegang dengan ahli keluarga Nabi. Jadi siapa yang ikut sunnah, dia kata kan. Saya pula jawab, saya kata kita lah yang ikut sunnah. Sebab sunnah yang sebut supaya kamu kena menghormati ahlul bait. Siapa kata ahli sunnah tak hormat pada ahlul bait dan tak pegang ahlul bait? Sebab kita pegang dengan ahlul bait itulah kita jadi ahli sunnah. Kalau kita tak pegang ahlul bait, kita tak jadi ahli sunnah. Kita tidak pernah menafikan mana-mana imam dan juga ulama di kalangan ahlul bait. Sebab ahli sunnah, ahlu baitin Nabi, ahli keluarga Nabi itu termasuk dalam kalangan siapa tuan-tuan? Kalangan sahabah. Kita tak beza sahabat dengan ahlul bait. Sayyidina Ali ada beza? Tak ada beza. Sayyidina Ali dia sahabah dan dia adalah merupakan ahli qarabah. Dia adalah ahli bait Nabi. Bahkan dalam ahli sunnah kita mengakui dua syaraf tuan-tuan, dua kemuliaan. Satu kemuliaan suhbah, bersahabat, dan satu kemuliaan qarabah. Seperti Sayyidina Abu Bakar dia kata, la qarabatu Rasulillah SAW ahabbu ilayya an asil min qarabati. Kerabat Rasulullah lebih aku suka untuk aku hubungkan daripada kerabat aku sendiri. Abu Bakar yang kata tu. Mana ahli sunnah kita kutuk sahabat ahlul bait, tapi kita meletakkan ahlul bait itu pada tempatnya. Sebab tu dalam hadis tu Rasulullah dia tak sebut secara terang-terang suruh pegang dengan ahlul bait, tapi dia kata ittaqullaha fi ahli baiti. Bertakwalah kamu kepada ahli keluargaku. Maksudnya kamu jaga-jaga dengan ahli keluargaku, berhati-hati dengan ahli keluargaku. Kalau nak dewa, nak puji mereka, jangan sampai terlebih-lebih kamu mengagungkan mereka. Letakkan mereka pada kedudukan yang sepatutnya. Itu maksud Nabi. Bukannya Nabi suruh kita puja dewa sampai kata imam maksum semua tak ada dosa semua seperti golongan Syiah. Jadi yang pegang dengan ahlul bait ni, yang faham tentang ahlul bait ni ada sunnah, bukan Syiah tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidah Aisyah sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Kan? Orang yang dikutuk, dibenci oleh Syiah, tapi dia meriwayatkan hadis yang menyebut tentang ahlul bait. Kan? Tuan-tuan, itu dah cerita lain pula ni. Jadi semua yang mengaku ahli sunnah, pegang Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, tuan, dan para ulama salafus salih yang terdahulu, semua adalah termasuk dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang menjadi masalah tuan-tuan disebabkan oleh perbezaan manhaj. Maka berlakulah pertembungan antara golongan yang muntasib, iaitu yang menyandarkan diri mereka kepada salafiyah, dan yang muntasib yang menyandarkan diri mereka kepada asy'ariyah. Ulama salaf tak ada masalah, tak ada isu pun. Tapi yang menjadi masalah ialah golongan yang kemudian daripada golongan salaf berselisih pandangan, berselisih manhaj dalam memahami golongan salaf yang terdahulu. Maka berlakulah perbezaan madrasah. Itu yang menjadi isunya. Golongan salaf tu sendiri tak ada masalah, kan? Yang berlaku ialah macam mana golongan yang kemudian, termasuk yang menisbahkan diri kepada salaf, iaitu salafiyah, memahami golongan salaf. Khalaf pun dia memahami golongan salaf juga. Di situlah berlakunya pertembungan manhaj. Tuan-tuan, punca pertembungan mengaku ahli sunnah wal jamaah hanya terhad kepada golongan mereka. Ini tuan-tuan, ini antara pertembungan yang paling sengit. Sebab mengaku hanya kamilah daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Yang salafiyah kata kamilah sebenarnya golongan yang mengikut salaf. Yang Asy'ariyah kata tak, kamilah yang mengikut salaf. Kami ni kesinambungan daripada salaf. Sebab kami mempertahankan prinsip-prinsip akidah. Tuan-tuan bacalah kitab Imam Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Ada satu tesis yang dibuat tentang mauqif Imam Ibn Taymiyah minal Asy'ariyah. Dahsyat, tuan-tuan. Dia orang yang sangat lapang fikirannya. Dia bukannya orang yang sempit, orang yang sangat lapang, tuan-tuan. Disenaraikan dalam tesis itu tentang pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dia tentang golongan Asy'ariyah. Hatta dia mengatakan Asy'ariyah adalah nasr sunnah dalam persoalan i'tiqad. Walaupun ada setengah masalah yang mereka terpesong daripada ahli sunnah, tetapi itu ijtihad imam-imam mereka, kata Imam Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, Asy'ariyah pula kritik Imam Ibn Taymiyah. Cara pendekatan dia tu yang dikatakan pendekatan yang tak pernah dibuat oleh ulama salaf, dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah. Tapi yang penting ialah keluasan pemikiran kita, tuan-tuan. Besarnya jiwa kita dalam kita menanggapi perbezaan-perbezaan manhaj yang ada di kalangan imam-imam yang berbeza aliran
pemikiran ini. Mengaku ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan terhad. Ini masalah. Kalau kita hari ini, contoh tuan-tuan, orang yang terdidik dalam manhaj salafiyah, contoh daripada sekolah rendahnya sampailah ke universitinya, hak dia mengaji itulah satu-satunya, iaitu manhaj salafi. Berkemungkinan yang seumpama ini dia akan menganggap hanya salafi lah satu-satunya ahli sunnah. Yang mengaji Asy'ariyah daripada bawah sampai ke atas tak pernah pun diperkenalkan bahawa di sana ada satu lagi madrasah. Dia mungkin akan mengatakan satu-satunya kelompok ahli sunnah yang ada dalam dunia ni, tak ada duanya, ialah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang lain no, itu semua habis terkeluar sesat, kafir, masuk neraka mereka. Berdasarkan kepada hadis, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Terpecah umatku kepada 73 golongan, semua dalam neraka, hanya satu yang selamat. Satu tu dia faham apa? Satu tu aliran dia. Itu yang masalah dia tuan-tuan. Habis semua. Jadi kita dakwah ni tuan-tuan, kalau boleh kita semakin nak ramaikan orang yang masuk syurga, betul tak? Sekarang ni dakwah jadi terbalik. Kita berdakwah untuk meramaikan orang masuk neraka. Makin kecil tuan-tuan, orang yang nak masuk syurga tu bilangannya masih terhad. Makin terhad. Pasal Nabi sebut yang selamat ahli sunnah. Kita pula duk kata ahli sunnah tu grup kita saja. Orang dakwah nak bagi ramai orang masuk Islam, akhirnya ramai jadi kafir, ramai jadi yang masuk neraka pula di akhirat nanti. Wala a'yazubillah. Ini orang tak faham manhaj tuan-tuan dalam perbezaan pendapat. Mengaku hanya kelompok mereka yang mengikuti salaf, kerana semuanya orang kata nak ikut salaf, kan? Maka mengaku hanya manhaj kamilah satu-satunya mengikuti salaf, yang lain tidak mengikuti salaf. Ini juga menyebabkan berlaku pertembungan. Kelompok selain mereka termasuk dalam 72 golongan yang disebut oleh Nabi ke dalam neraka, memaksakan manhaj kelompok sendiri kepada kelompok lain. Dah kita berbeza pandangan, berbeza manhaj, jangan dipaksakan manhaj kita ke atas kelompok yang lain. Salafi dipaksakan manhaj dia terhadap kelompok Asy'ariyah. Memang selama-lamanya sesat Asy'ariyah tu. Kelompok Asy'ariyah paksakan Salafi bermanhaj dengan manhaj dia. Selama-lamanya sesat, masuk neraka lah Salafi. Jadi tuan-tuan, dia tak boleh. Perbezaan adalah perbezaan, kan? Sebab semuanya adalah berdasarkan kepada ijtihad. Yang niatnya baik, iaitu nak mengikuti golongan yang terdahulu, terikut-ikut dengan pertembungan sesama ulama yang terdahulu, tuan-tuan. Memang kalau kita baca pertembungan ulama yang terdahulu memang sengit. Dan di zaman Al-Imam Ibn Taymiyah, kita sedia maklum pertembungan Imam Ibn Taymiyah dengan Imam Taqiyuddin As-Subki, kemudian anaknya Abdul Wahhab As-Subki, kan, dengan Imam Hasani. Bahkan dalam ulama kalangan Syafi'i sendiri berlaku pertembungan. Al-Imam As-Sakhawi bertembung dengan Al-Imam As-Sayyuti, kadang-kadang sampai peringkat isu-isu peribadi. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Ad-Daw Al-Lami' sampai sentuh tentang masalah ibu, mak kepada Al-Imam As-Sayyuti pun dia sentuh dalam tu. Tak payahlah sentuh sampai isu peribadi, tapi sampai isu peribadi pun dia sentuh. Al-Imam As-Sayyuti tulis pula buku jawab Al-Kawi fi Tarikh As-Sakhawi, semata-mata nak rak Sakhawi dan Al-Imam As-Sakhawi rahmatullahi alaihim ajma'in. Tuan-tuan, adakah kita yang kemudian yang kecil-kecil ni, yang tak reti apa benda ni tuan-tuan, nak masuk campur pertembungan ulama-ulama besar yang terdahulu, yang mujtahid yang hebat tuan-tuan? Kita ni nak kata apa tak tahulah tuan-tuan. Kita ni mazhab pun tak kena apa kan. Mazhab kita siapa? Mazhab kita ustaz kita tanya, itulah mazhab kita tuan-tuan, kan? Jadi mazhab kata Syafi'i pun tidak, Hambali pun tidak, mazhab apa kita tuan-tuan, kan? Nak kata kita tak menguasai ilmu pun, tapi nak masuk campur, oh ulama ni sesat, kafir, murtad. Al-Imam Al-Ghazali tuan-tuan, dia rad Al-Farabi, Al-Falsafah Islam, sampai dia kafir Al-Farabi. Datang Ibn Rushd, rad pula kitab Al-Imam Al-Ghazali, Tahafut. Al-Ghazali tulis Tahafut Al-Falasifah. Ini tuan-tuan, bantah-membantah, orang kata kritikan antara seorang ulama dengan ulama yang lain. Kadang-kadang ada bahasa-bahasanya yang keras tuan-tuan. Tuan-tuan, mereka lebih tahu tentang apa yang mereka bahaskan. Kita yang kemudian ni tuan-tuan, yang kita nak ambil ialah manfaat daripada mereka. Urusan mereka itu dah selesai mereka dengan Allah Ta'ala. Jangan kita duk ulang balik, jangan kita duk cari lagi kesalahan dan juga kesilapan mereka. Setiap orang dia ada salah dan silap dia tuan-tuan. Tapi sumbangan yang mereka dah berikan kepada Islam dalam bidang mereka masing-masing, subhanallah tuan-tuan, dengan itulah Allah Ta'ala kita yakin akan mengampunkan semua kesilapan dia orang.
Sebab itulah kita dilarang untuk mencaci maki, sebut keburukan-keburukan. Apatah lagi ulama-ulama kita tuan, la tasubbul amwat, jangan caci orang yang telah meninggal dunia, fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Mereka dah selesai menerima apa yang mereka dah lakukan atas dunia. Walaupun dulu mungkin atas dunia mereka berkhilaf bersama mereka tuan, tapi level dia orang tu alim ulama mujtahid. Kalaupun mereka silap tuan, satu pahala. Dan kalaupun mereka berdosa sebab mereka manusia, tapi sumbangan mereka kepada agama ni jauh lebih banyak. Yang kita ni sumbang apa pun tidak, kerjanya nak cari salah ulama. Betul tak? Ulama ni tak betul. Ni tak boleh pakai ni, ulama ni sesat ni. Pada zaman dia memang ulama ramai sesatkan dia. Yang kamu nak ikut sekali sesatkan dia tu pasal bukan ulama ittifaq ijma' semua kata dia ni sesat. Sebahagian ulama memuji dan sebahagian ulama mengkritik, menunjukkan persoalan dia tu persoalan yang dikhilafkan di kalangan para ulama, antara penyokong dan yang membantah dia. Bukannya benda yang seperti kita hukumkan golongan yang sesat yang terkeluar daripada Islam yang mengaku Nabi semua. Kita tak boleh nak hukum dia orang ni, ulama yang berbeza aliran ni tuan-tuan, dengan seperti kita menghukum ajaran sesat, hukum orang yang mengaku Nabi, hukum orang yang berjalan tepi-tepi jalan yang tak ada ilmu, tak ada apa tuan-tuan, tak ada asas. Sebab tu kena berhati-hati dalam kita menghukum para ulama yang mungkin berbeza aliran dengan kita. Jadi jangan terikut-ikut. Saya tengok hari ni budak-budak kita yang mengaji Islam, kena mengaji akidah, dia baca kitab alim ulama dan sebagainya. Dia sengaja nak cari mana part yang ulama ni buruk. Ulama ni dah lama dah tak ada tuan-tuan, meninggal lah. Tapi disebabkan ulama tu tak sealiran dengan dia nak cari ulama yang kritik ulama ni tuan-tuan. Ini tidak adil dalam mengkritik. Al-Imam As-Sayyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan tengok macam mana dia, walaupun dia mengkritik Al-Imam Ibn Taymiyah, tetapi dia memuji. Dia tetap memuji pada kepakaran Al-Imam Ibn Taymiyah, kehebatan dan sumbangan dia kepada Islam. Walaupun ada tempatnya dia kritik. Al-Imam Muhammad Abu Zahra, tuan-tuan baca dia tentang kitab Ibn Taymiyah, dia tulis, dia kritik kuat Al-Imam Ibn Taymiyah tentang masalah manhaj akidah Al-Imam Ibn Taymiyah. Tetapi ada part-part tertentu yang dia puji Al-Imam Ibn Taymiyah, sumbangan dia kepada Islam, jihad tentang Tatar contohnya, dia sebut. Jadi yang kita ni, kita dah jadi lain tuan-tuan. Kita mengkritik ulama ni, kita bukannya ikhlas kerana ilmu. Yang kita bimbang, kita kritik ulama ni sebab apa? Sebab haqid, sebab dendam, kesumat, dengki, busuk hati. Yang ni kita takut tuan-tuan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan mereka yang beriman yang datang selepas mereka, iaitu golongan yang terdahulu, yang lebih dahulu beriman daripada kita, apa? Kita doa tuan-tuan untuk mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan sesedara se-Islam kami yang lebih dahulu Islam daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kamu jadikan dalam hati-hati kami ni ada perasaan hasad, dendam, kesumat, dengki, busuk hati kepada mereka yang terdahulu. Masalah ini tuan-tuan, kita kadang-kadang berbeza pandangan tuan-tuan, bukan masalah manhaj sangat, tapi masalah hati yang rosak. Sebab tu tuan-tuan, ini satu lagi masalah yang kita kena baiki, ialah fiqhul qulub, kena dengan fiqh hati tuan-tuan. Selain daripada mengaji akidah mata-mata kan, beberapa perbezaan manhaj antara Mu'tazib Salafiyah dan Asy'ariyah. Okey, antara beberapa perbezaan manhaj. Tuan-tuan, dekat sini saya nak bentangkan perbezaan manhaj yang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia. Lebih kepada realiti yang di Malaysia. Ya. Usul furu' akidah nanti akan dibentangkan oleh Maulana Asri kita. Perbezaan tuan-tuan, metod contoh dalam persoalan akidah. Asy'ariyah menggunakan metod akidah Asy'ariyah Maturidiyah, yang pada hari ini kita sebut dalam ketuhanan menggunakan metod sifat 20. Sifat 20 kadang-kadang disebut juga dengan sifat 13. Bila sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu disatukan jadi sifat 13. Adapun Salafiyah menggunakan metod akidah Salafiyah yang disusun oleh Imam Ibn Taymiyah, iaitu tauhid 3. Tuan-tuan, tengah panas lagi isu ni. Al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma' was-sifat. Jadi ini adalah metod ataupun manhaj yang digunakan oleh kedua-dua aliran ini. Tujuan mereka ni semuanya sama tuan-tuan, iaitu untuk mentanzihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat makhluk.
untuk menyucikan manusia daripada segala bentuk penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua benda-benda yang kita sepakati, iaitu kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan dia dengan suatu apa pun. Semua kita sepakati, tuan-tuan. Cuma yang berlaku ialah perbezaan manhaj. Satu menggunakan metod sifat 20 dan satu lagi menggunakan metode tauhid 3. Orang yang lapang dadanya, tuan-tuan, dia tak akan mengkritik, oh sifat 20 ni apa benda, bid'ah. Ini manhaj, disiplin yang disusun oleh para ulama yang kemudian diambil daripada dalil-dalil nakli dan diadun dengan dalil-dalil akli. Dalil-dalil nakli juga yang asal tentang masalah wujud. Ada yang kata, pasal apa kita nak bincang masalah wujud? Wujud ni tak ada isu dah. Semua orang percaya dah Allah Ta'ala wujud. Betul ke semua orang percaya Allah Ta'ala wujud? Dalam Al-Quran, afillahi syakkum fatulis samawati wal ardh. Adakah pada kewujudan Allah itu ada ragu-ragu? Al-Imam Ibn Katsir dia mengatakan bahawa antara dua, sama ada dia meragukan ketauhidan Allah atau meragukan kewujudan Allah. Sebab memang ada kelompok yang meragukan kewujudan Allah, maka perlu untuk ditetapkan Allah Ta'ala tu wujud terlebih dahulu sebelum nak bahas tentang masalah Allah Ta'ala tu esa dan sebagainya. Itu pendekatan Asy'ariyah. Sebab tu ada golongan Dahriyah, kan? Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Quran kata ada satu golongan yang mereka ini dahri, iaitu mereka kata kita ni tak lain tak bukan, kita ni hidup mati kemudian nanti kita akan binasa disebabkan oleh masa yang menentukan segala-galanya. Dia orang tak percaya pada Tuhan. Sebab tu dalam Asy'ariyah, tuan-tuan, sebelum nak bincang bahas tentang masalah wahdaniyah dan sebagainya, dia bincang tentang isbat kewujudan Tuhan dahulu. Selain daripada keadaan yang ada pada zaman itu, mereka bertembung dengan golongan falasifah mulhidah yang tak percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kalau tuan-tuan tengok, ada keperluan, tuan-tuan, kita mengaji akidah Asy'ariyah. Dalam bab kita menyusun sistem berfikir kita secara mantik yang salim, yang sejahtera, sistem akal yang sejahtera untuk berdepan dengan golongan yang cenderung kepada faham free thinker, atheism dan sebagainya, sofism ni, tuan-tuan. Golongan, ada budak-budak kita yang ini dah mula ragu-ragu dah, Tuhan ni ada ke tak ada, ke tak ada, tuan-tuan. Sebab itulah makna ada kegunaan dia, ada kegunaan, bukannya disusun oleh ulama sahaja begitu. Sebab itulah ini metod, tuan-tuan, metod saja. Jadi jangan diremehkan, jangan makna kata dihina, oh ini benda baru ni tak pernah disusun pun, tak. Yang 20 itu tak dikatakan oleh para ulama hanya 20 sifat, tetapi itu sebagai sifat yang menjadi tunjang kepada prinsip akidah. Sebab ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah tidak pernah menafikan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat lebih daripada 20, bahkan tak diketahui berapa pun sebenarnya yang sebenar. Sebab setiap nama Allah juga mengandungi sifat. Sama juga dengan satu lagi kaedah yang digunakan, iaitu kaedah tauhid 3, kan? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Uluhiyah iaitu tauhid, kita nak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian rububiyah iaitu kita mentauhid, mengesakan Allah, dialah yang mencipta, dialah yang memilih dan dialah yang mentadbir secara mutlak alam ini. Asma' wa sifat, kita mentauhidkan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Cuma pertembungan yang berlaku sebab apa, tuan-tuan? Satu, bila Salafi dia tak setuju dengan Asy'ariyah, dia kata ni bid'ah sifat 20 ni, tak pernah dibuat pada zaman salaf. Yang Asy'ariyah pula kata Salafi menggunakan kaedah pembahagian sifat 20 terutama dalam masalah uluhiyah untuk bermudah-mudahan dalam mensyirikkan orang. Ini saya sebut realiti, tuan-tuan. Saya sebagai orang pengkaji akidah di JAKIM, tuan-tuan, seksyen akidah, ni aduan sampai pada telinga kami. Kami tidak berada di pihak Asy'ariyah, baik tidak di pihak Salafi. Kami kena tengok sebenarnya apa realiti yang berlaku. Sebab kita nak jaga maslahat orang Islam keseluruhan. Jadi bila tengok pada realiti, memang berlaku di kalangan setengah golongan Salafiyah yang keras, tuan-tuan, bermudah-mudahan dalam syirik ni ada. Minta maaf. Contoh dalam masalah tawassul, dikaitkan dengan masalah uluhiyah. Tawassul, seperti kata Imam Hasan al-Banna, dia kata masalah tawassul ni masalah fiqh berdoa, cara berdoa. Semua orang berdoa pada Allah, tapi kaedah berdoa, sebagian ulama membenarkan untuk bertawassul. Dia doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami,
dengan jah Nabi SAW, maka engkau kurniakanlah gini-gini. Doa pada Allah, bukannya Nabi yang memberi manfaat, tapi dengan jah, dengan kedudukan yang Allah sendiri berikan kepada Nabi SAW, maka engkau sampaikanlah hajat sekian-sekian. Tawassul, sebagian ulama kata benar, boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, benda tu khilaf fiqhi. Sebab semuanya sepakat bahawa yang kita minta, yang hanya memberi manfaat dan boleh menolak mudarat, tak lain Allah Azza wa Jalla. Jadi yang keras sikit tuan-tuan, dia menggunakan tauhid uluhiyah ni, dia kata ini dah ada unsur syirik. Seolah-olahnya kita menjadikan perantara macam orang musyrikin menjadikan berhala sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik bertawassul, sedangkan itu masalah yang kita sebut sebagai khilaf fiqhi dalam berdoa. Siapa yang nak direct, tak ada masalah, gunakan. Setengah ulama mengatakan bahawa ittifaq para ulama, tawassul dengan nama Allah, dengan orang soleh yang masih hidup, dengan amal soleh kita sendiri, tak ada masalah, boleh kan? Itu disepakati oleh semua ulama. Yang dikhilafkan masalah bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW contoh. Jadi benda masalah khilaf. Hatta Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun terima. Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih menegah sesiapa yang mengkafir, mensyirikkan golongan yang bertawassul dengan Nabi SAW. Sebab itu fiqhi, masalah fiqhi. Jadi kadang ini yang menyebabkan berlaku masalah dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berlakunya bermudah-mudahan dalam mensyirikkan satu kelompok lain. Itu yang berlaku pertemuan, tuan-tuan. Contoh, minta maaf saya sebut saya sampai berapa pun pukul 11 saya dah lewat setengah jam tadi kan. Memang saya nak sebut lagi ni, tuan-tuan, supaya tuan-tuan tahu, kita dapat sama-sama berkongsi dan dapat harmonikan kita punya pertemuan ni. Masalah selawat syifa, tuan-tuan, ini biasa kan, dalam YouTube kan ustaz-ustaz kita komen. Tuan-tuan, saya bacakan selawat syifa ni kepada Syekh Wahbah Zuhaili. Tuan-tuan tahu kan, seorang ulama besar dan almarhum dah meninggal pun, dia tulis fiqh Islami wa adillatuh, seorang ulama yang sederhana, mu'tadil. Saya tanya dia, saya bacakan di hadapan dia pun hafal kan, selawat syifa, selawat tafrijiyah. Dia kata ini majazi, semua majazi, tuan-tuan. Bukannya Nabi Muhammad itu yang boleh menyembuhkan. Dia macam hadis yang sebut habatus sauda sifat kulidak kan. Habatus sauda itu adalah merupakan kesembuhan pada segala penyakit. Bukan habatus sauda itu yang menyembuhkan. Allah Azza wa Jalla itu asbab sahaja. Ayat Al-Quran kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kamu kecuali untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Yang memberi rahmat ni bukan manusia, hatta bukan nabi pun. Nabi asbab sahaja, yang memberi rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Syekh itu masalah majazi, itu bukan masalah hakiki. Bukan kata Nabi yang memberikan kesembuhan dan sebagainya itu. Jadi setengah ustaz kita yang berfaham salafiyah ni agak keras. Dia kata ni tak boleh, selawat ni syirik. Syirik yang dihukumkan itu syirik dalam level mana? Kita bimbang syirik yang menyebabkan seseorang boleh terjejak akidah, terkeluar daripada Islam, wal'iyazbillah. Sedangkan masalah itu, kalaupun kita kata paling kurang dia lebih kepada masalah al-afdal wal mafdul, afdal dan tak afdal. Yang afdal dah tentulah selawat Ibrahimiyah. Saya pun setuju kan, selawat Ibrahimiyah itulah yang kita baca dalam sembahyang, itulah yang paling afdal kan. Kalau tuan-tuan tanya apakah dia selawat yang terbaik, dah tentu itulah dia selawat yang terbaik. Kerana sakit ke, kenapa ke, bacalah selawat Ibrahimiyah kan. Niat sajalah aku nak bertawassul dengan selawat Ibrahimiyah ni iaitu amal kita yang soleh, selawat yang terbaik, selawat Nabi yang Nabi sendiri ajarkan kepada kita. Tetapi di sana ada ulama susun selawat yang lain, selawat tafrijiyah dan sebagainya. Jadi jangan bermudah-mudahan kita mensyirikkan. Itu yang dikaitkan dengan tauhid 3 yang pada hari ini Selangor haramkan kan. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena faham dia punya punca dia berlaku perkara yang seumpama itu. Jadi kalau boleh diharmonikan tak ada masalah. Sebab setengah para ulama, tuan-tuan, hatta di kalangan Asy'ariyah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tuan-tuan, ulama Nusantara, Asy'ariyah, Syafi'i, bahkan kuat menentang kaum muda pada zaman dia, tuan-tuan. Ya, Syekh Abdul Qadir dalam kitab syarah kepada Aqidah Tahawiyah, perisai bagi sekalian mukallaf, kitab dia dalam tulisan jari, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia syarah Aqidah Tahawiyah, mula-mula tu bab ketuhanan, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Patut kitab ni yang pertama kena haram dulu kan. Tuan-tuan, kalau nak ikut kalau mana ulama juga mengambil istifadah, mengambil faedah daripada ulama yang berbeza aliran.
berbeza manhaj, tapi syarahnya masing-masing pandai kan. Jadi dia taklah kaitkan dengan masalah-masalah seperti yang berlaku pada hari ini. Sebab dia gunakan pembahagian 3 itu hanya sekadar nak menetapkan bahawa cara nak mentauhidkan Allah ini ada 3 kan? Iaitu kita hanya menyembah dia, tak boleh selainnya, dan kita hanya mengatakan dialah yang menciptakan dan memiliki serta mutlak mentadbir secara mutlak dalam alam ini. Itu kita nak memahami aspek mana kita nak mentauhidkan Allah, itu sahaja kan? Tetapi kalau dah difahami dengan cara yang ekstrim tuan-tuan, sampai ke peringkat kita menafikan ketauhidan orang lain, itu yang menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua aliran. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabihat, saya ingat yang ini Maulana Asri dah akan bahas nanti tuan-tuan. Dalam akidah Asy'ariyah yang dipegang tuan-tuan, ialah dalam menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, dia gunakan dua kaedah, takwil dan juga tafwid. Dan di kalangan golongan salafiyah menggunakan kaedah isbat dan tidak mentakwil. Di sini pertembungan berlaku. Tuan-tuan, secara ringkas saya nak kata tuan-tuan, ini mungkin Maulana Asri akan cerita nanti. Pertembungan ni berlaku ialah apabila mana kedua-dua manhaj ini cuba nak memahami bagaimana para ulama salaf memahami ayat yang mutasyabihat. Dan bila kita membaca asar, tulisan-tulisan, perkataan-perkataan ulama salaf tentang ayat yang mutasyabihat, cara mereka melafazkan ungkapan-ungkapan itu berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Sebab itulah berlakunya khilaf antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Salafiyah mengatakan ulama salaf mengisbat daripada kalimah-kalimah mereka itu, kita nampak mereka itu seperti mengisbat. Kalau baca dalam Al-Ibanah, macam Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dia nisbahkan, dia kata inilah akidah Imam Ahmad, dia kata innallaha lahu yad, contoh bagi Allah Ta'ala tangan. Kemudian dia kata kama yalik, ataupun bila kaif, dia kata bila kaif, tanpa membagaimanakan. Mengikut faham Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata bila disebut bagi Allah tangan tanpa kaif, tanpa membagaimanakan, kata Imam Ibn Taymiyah, ini bermakna ulama salaf mengisbat. Dia bukannya pakai lepas macam tu saja kepada Allah, dia isbat dulu. Maknanya dia kata Allah Ta'ala sabit baginya tangan, maknanya barulah kita serah kepada Allah. Tapi di kalangan ulama salaf juga, bahkan ramai di kalangan mereka yang langsung tak ada kalimah yang seumpama itu. Terus mereka serah saja kepada Allah, tak payah bincang. Terus dikatakan makna yaliqu bi jalalihi ta'ala. Ya, itu makna sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, waz-zahirul muta'araf bi fi haqqina ghair murad. Adapun zahir yang difahami dengan pemikiran kita ghair murad, tidak dimaksudkan. Jadi mereka tak mau bincang, mereka serah terus kepada Allah, sabit pun tidak, apa pun tidak, terus serah kepada Allah. Bahkan siapa nak bincang, dia orang marah. Beriman sajalah, tak payah nak bincang-bincang. Tak payah nak kata ini sifat ke apa benda ke, tak payah. Memang ada kalam itu daripada kalangan ulama salaf. Sebahagian dia buat cara macam tu, dia tak mau bincang terus. Sebab tu di kalangan Asy'ariyah, maka mereka mengatakan para ulama salaf dia menggunakan kaedah takwil ijmali. Bila dia langsung tak bincang, tapi dia sebut az-zahir ghair murad, kalimah yang zahir itu tidak yang dimaksudkan dalam kepala kita. Jangan duk ingat tangan tu macam tangan kita. Bermakna di situ sudah berlaku takwilan, iaitu takwilan ijmali, takwilan secara apa? Umum. Tapi apa makna takwilan itu tak disebut oleh ulama salaf. Ulama khalaf dia letak makna. Sebab apa? Kalau tak letak makna, nanti orang-orang yang lemah iman, orang yang duk main dengan falsafah dan sebagainya ni, dia akan letak sendiri. Dengar. Maka dia letak makna yang sesuai dengan bahasa Arab. Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka disebut ya juga dalam bahasa Arab. Contohnya qudrah, kuasa. Berlakulah takwilan secara tafsili pula, secara perinci tuan-tuan. Sebab itulah dalam Asy'ariyah, jangan maknanya kita yang salafi ni mengatakan Asy'ariyah menafikan sifat. Dia tak menafikan sifat. Asy'ariyah takwil semua sifat. Tuan-tuan, ramai kalangan ulama Asy'ariyah tidak takwil sifat. Terus dia orang tafwid, ikut macam ulama salaf. Isbat pun tidak, tafwid terus. Sebab dia orang kata ulama salaf dia bukan isbat, dia tafwid. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah dia melihat kalam-kalam ulama salaf yang lain, dia kata nampak zahirnya ulama salaf isbat dulu, maka dia pun berpegang dengan mazhabul isbat. Jadi khilaf yang berlaku tuan-tuan adalah disebabkan bagaimana mereka memahami kalam ulama salaf. Maka berlakulah perbezaan manhaj. Ini dibahas panjang tuan-tuan oleh
Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Fatawa Mu'asirah jilid yang keempat. Orang yang baca kitab Syekh Qardawi ni tuan-tuan, dia akan jadi lapang dada. Pasal dia dah kaji dah. Kita ni duk balah dia kata pasal ayat mutasyabihat, tak ada apa pun sebenarnya. Cuma masalah tu dari sudut cara pemahaman kedua-dua manhaj ini, sama ada Imam Ibn Taymiyah ataupun ulama-ulama Asy'ariyah dalam memahami kalam ulama salaf tentang ayat yang mutasyabihat. Okey. Tuan-tuan, yang seterusnya ikutan kepada mazhab, perbezaan fikih dan dakwah. Asy'ariyah tuan-tuan, kita di Malaysia ini mewajibkan setiap orang bertaklid kepada mazhab. Okey, mewajibkan tuan-tuan bertaklid kepada mazhab. Itu yang berlaku dalam negara kita, jelas, mewajibkan. Mewajibkan itu dalam konteks seorang yang awam, yang tak mempelajari Islam seperti orang yang ahli dalam bidang agama ini, dia tidak berkemampuan untuk berijtihad. Bahkan orang yang mengaji agama pun bukan semestinya dia seorang mujtahid. Mujtahid ni agak mustahil nak mencapai tahap boleh mengeluarkan satu ijtihad secara berseorangan pada waktu dan zaman kita hari ini. Sebab itulah ijtihad-ijtihad yang berlaku pada hari ini lebih kepada ijtihad ijtima' ataupun ijtihad jama', ijtihad secara berkelompok menerusi institusi fatwa dan sebagainya. Okey, jadi dalam persoalan ibadat lah secara lebih khusus, maka alim ulama kita di Malaysia ini mengatakan bahawa wajib bertaklid pada mazhab kerana ketidakmampuan kita dalam nak beribadah kalau tidak bertaklid. Paling-paling kurang pun kalau dia kata dia tak taklid pada mazhab, akhir sekali dia taklid pada tuku yang ditanya, ustaz yang ditanya. Itu saja taklid juga tuan-tuan. Dia tak akan mampu nak buka Al-Quran sendiri, sunnah sendiri, nak istimbat, keluarkan hukum. Itu baru namanya ijtihad. Keluarkan hukum sendiri daripada nas-nas Al-Quran dan sunnah. Golongan salafiyah pula menegah seseorang daripada taklid dan mewajibkan mereka sama ada berijtihad ataupun berittiba'. Ini bagi yang ekstrim, yang lampau, seperti Syekh Az-Zanjani Khajandi tuan-tuan, yang dirat oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti kan, sampai dia kata haram bermazhab. Ini tuan-tuan berlaku. Dan dia seorang salafi yang keras, sampai dia kata haram bermazhab. Bermazhab ni pun haram dah. Jadi ini yang menimbulkan isu pertembungan tuan-tuan. Sedangkan Imam Ibn Taymiyah pun nisbah diri kepada Hanbali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun kata dia masih lagi Hanbali. Walaupun dia kata dalam setengah hal dia tak terikat dengan Hanbali, dengan mazhab Hanbali, dia tengok kepada pendalilan. Okey. Jadi yang ekstrim kadang-kadang sampai peringkat tuan-tuan menegah bertaklid dan mewajibkan berijtihad ataupun berittiba'. Maka berlakulah pertembungan di situ kan. Kemudian mewajibkan setiap orang berpegang hanya kepada satu mazhab, terutama dalam soal ibadat, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Jadi kalau kita di Malaysia ini di sudut ibadat ni mazhab Syafi'i. Itu pun ditetapkan kerana mengambil kira keadaan masyarakat kita yang awam, yang tidak ada kemampuan, bahkan memang tak ada masa pun nak mengaji kan, sibuk businessman apa semua kan, nak pergi mengaji pun tak ada masa tuan-tuan. Agama sekarang ni dia jadi part time lah kan, bukan mengaji sepenuh masa kan. Tidak mewajibkan demikian, bahkan setiap mereka berpegang pada mana-mana mazhab yang membawa dalil atau hujah yang paling hampir dan kuat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, jadi salafiyah pula kata kita tak wajib hanya satu, tapi kita buat perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Di sinilah tuan-tuan berlakunya pertembungan. Sebenarnya bagi saya, kalau pandangan ini dia nak pegang secara peribadi berdasarkan ilmu yang dia ada, kerana pendedahan dia dengan perbandingan mazhab. Macam kami dulu tuan-tuan belajar, bukan kata 4 lebih kan, tak berapa belah mazhab kami diajar tuan-tuan, ya. Tapi bila kita pergi kepada masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang terhad tuan-tuan, maknanya kita kena bagi satu pegangan. Mereka itu di sudut nak beribadat atau mazhab apa, cukup kan? Dan kalau dia dah betul-betul faham yang satu mazhab itu, baru kita boleh pergi jauh daripada itu. Tapi kalau kita bersemangat sangat, kita tak terikat kepada mazhab, yang penting Quran dan Sunnah, seolah-olahnya mazhab itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mazhab pun tuan-tuan dipelopori oleh para imam, oleh imam-imam juga. Semuanya nak mencari pandangan yang paling hampir dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Jadi kadang-kadang slogan-slogan itu tuan-tuan, kita nak ikut Quran Sunnah ni, seolah-olahnya kita ni menolak mazhab. Di sini berlaku pertembungan. Sebab itulah kena hati-hati, ya. Menerima pembahagian bid'ah kepada bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah dalam Asy'ariyah Syafi'iyah, menerima pembahagian ini terkenal dalam mazhab Syafi'i sendiri. Mutaakhir Syafi'i memang menerima dua pembahagian.
Bahkan Al-Imam Al-Aiz bin Abdul Salam tuan-tuan bukan kata dua, bid'ah tu bahagi kepada hukum taklifi terus, 5. Jadi masalah bid'ah ni pun ijtihadi. Masalah nak bahagi bid'ah ni pun masalah ijtihad. Al-Aiz bin Abdul Salam senang je, dia kata nak tahu bid'ah tak bid'ah. Maksudnya bid'ah tu boleh buat ke tak boleh buat, tengok hukum taklifi. Sama ada bid'ah tu wajib, sampai bid'ah pun ada yang wajib tuan. Itu yang di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman kumpul Al-Quran tu, Nabi tak pernah suruh pun kumpul Al-Quran kan? Kemudian dibukukan menjadi mushaf, itu bid'ah juga, tapi wajib buat kerana takut Al-Quran tu nanti tak ada orang yang hafaz dan seterusnya terabai begitu, maka dibuat. Orang nak jadi mufti, nak bagi fatwa, wajib dia melalui semua tahap-tahap pengajian ilmu agama ni, wajib. Walaupun disiplin ilmu ni dahulu tak pernah ada pun, ilmu balaghah, ilmu nahwu, tafsir, ilmu hadis tak ada pun, tapi hari ni kena belajar kalau nak jadi mufti kan. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang haram makruh. Al-Aiz bin Abdul Salam seorang yang sangat terkenal dalam apa nama sejarah Islam sendiri tuan-tuan. Sultan al-Ulama kan, dipanggil Sultan al-Ulama. Jadi dia bahagikan kepada 5, menunjukkan bahawa pembahagian bid'ah ni masalah ijtihadi, masalah ijtihad. Adapun golongan salafiyah sangat berkeras dalam soal bid'ah. Mereka tidak menerima pembahagian bid'ah kepada baik dan buruk. Mana kata semua bid'ah tu buruk belaka kan? Di sini berlakunya pertembungan tuan-tuan. Berlakunya pertembungan. Jadi saya ingat kalau yang seumpama ini boleh diselesaikan. Kalaupun kita nak anggap, contohlah kalau kita salafi, kita nak anggap sesuatu itu bid'ah, Syekh Qardawi dia kata kalaupun sesuatu itu bid'ah itu sendiri pun terbahagi kepada level. Ada level. Dia bukannya satu level. Dia ada bid'ah yang mughallazah, ada bid'ah ghalizah, ada bid'ah mukhaffafah. Ada bid'ah mukhaffafah, ada bid'ah mukhtalaf fih. Ada satu lagi disebut. Yang banyak berlaku dalam masyarakat kita ini ialah bid'ah yang mukhtalaf fih. Itu bid'ah yang diperselisihkan dengannya. Bid'ah yang kita selisih. Orang ni kata bid'ah, orang ni kata tak bid'ah. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata tak bid'ah, berdasarkan dalil lah, bukan kata ikut hawa nafsu kan? Itu yang berlaku dalam masyarakat kita yang banyak. Tapi kita tinggal prioriti yang pertama, iaitu bid'ah yang mughallazah ni tuan-tuan. Itu bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah Syiah ni, bid'ah Khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan orang macam IS, Daesh tu tuan-tuan, yang diperangi oleh ulama seluruh dunia, ulama Azhar, ulama Saudi, semua perangi tuan-tuan Daesh pada hari ini kan. Bid'ah golongan sufi yang melampau-lampau sampai mengatakan bahawa manusia dan Tuhan ni boleh bersatu. Makna bid'ah yang mughallazah, yang bersangkut dengan persoalan akidah yang jelas, terang dan nyata. Yang ni patut kita dahulukan. Bid'ah golongan liberal yang menolak syariat. Ya? Tapi kita duk main dengan bid'ah yang mukhtalaf fih, yang kita perselisihkan tuan-tuan. Itu kata Syekh Al-Qardawi. Kalau pun kita nak terima benda tu bid'ah juga, tapi kena tengok level mana. Tuan-tuan, kemudian masalah khilafiyah hanya dianggap cabang hukum yang dibenarkan khilaf dalam Asy'ariyah. Menganggap masalah khilafiyah sebagai masalah sunnah bid'ah yang perlu dipertegaskan pada setengah perkara. Tuan-tuan, masalah kadang tarawih 8-20 kan. Kadang keras sangat kata, oh tak boleh, itu tempat kita mesti 8. Tengok-tengok di Saudi pun buat 20 kan. Imam besar Salafi pun buat 20 kan tarawih. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang khilaf seumpama ini tak sepatutnya diperbesar-besarkan. Ya, tak sepatutnya diperbesar-besar. Kalau diperbesarkan maka berlakulah pertembungan. Termasuk juga masalah talqin, masalah khilafiyah kan? Dia antara rajih dan marjuh, antara dalil yang kuat dan kurang kuat. Kalau bagi kita dia kurang kuat, silakan kita beramal. Tapi jangan disalahkan yang kurang kuat tu, jangan dibid'ahkan sebab itu khilafiyah kan? Kalau tidak maka berlaku pertembungan. Dan akan ada orang ketiga yang mengambil kesempatan. Orang tiga yang ambil kesempatan itu saya akan sebut tuan-tuan. Orang itu adalah golongan yang ekstrim, yang sengaja menggunakan isu-isu kecil ni tuan-tuan untuk diperbesar-besarkan. Kemudian lebih terbuka untuk menerima amalan-amalan kerohanian yang dibawa oleh ahli-ahli sufi maupun kumpulan-kumpulan tarekat. Asy'ariyah Syafi'iyah yang ada di Malaysia ni tuan-tuan terbuka kepada kumpulan-kumpulan sufi. Sebab tu kita ada tarekat yang banyak di Malaysia ni. Dan kita dijakin, kita tak recommend orang masuk tarekat, tapi kita tidak haramkan tarekat. Al-Imam Ibn Taymiyah tak haramkan tarekat, tapi dia kritik secara spesifik mana yang tak betul, seperti Al-Hallaj, Ibn Arabi dan sebagainya. Tapi dia memuji Junaid Al-Baghdadi, Fudail Ibn Iyad dan ramai lagi tokoh-tokoh sufi di zaman dia. Mana dia kritik, mengikut kepada kesalahan, kesesatan yang mereka lakukan.
Sebab itulah kita hari ini ada tarekat yang kita haramkan. Kita sebut Naqsyabandi, tapi kita tak kata Naqsyabandi keseluruhannya. Sebab yang lain tu kita tak tahu. Yang kita tahu Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani contoh. Maka kita fatwakan. Sebab yang tu yang kita tahu. Hak yang kita tak tahu tu terserah pada guru dia. Al-aslu bara'atul zimmah. Asal seseorang itu maruah dirinya suci bersih. Contoh ingat senang kita nak sesat orang ni. Bayang kan, kita nak sesat orang. Kami tuan buat kajian, siap paper, masuk dalam mesyuarat panel kajian akidah, kadang turun balik. Tak puas hati lagi. Sebab apa? Sebab kita nak hukum orang. Kita nak hukum manusia tu sendiri, kedudukan dia, akidah dia macam mana tuan-tuan. Bukan senang. Dia tak boleh dengan andaian, tak boleh dengan rasa-rasa, dengan syakwa sangka, tak boleh. Dia kena jelas. Ya? Adapun golongan salafiyah keras sangat, kadang tu dia tak terima terus. Kadang tu tasawuf pun terus ditolak. Sedangkan Al-Imam Ibn Qayyim kita tengok kan macam mana dia buat islah terhadap ilmu tasawuf tu sendiri. Dalam kitab dia Madarijus Salikin. Kita nak, kalau boleh salafi-salafi yang macam ni lah. Kan? Kalau di mana ada salah dan silap ilmu tasawuf itu, nampak kecenderungan yang melampau kepada falsafah dan sebagainya, maka cuba diislahkan. Itu lebih baik daripada kita terus lawan. Oh, tasawuf ni balas sebut lah kan. Ada ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang sebut dengan bahasa-bahasa yang tak sesuai, ya? Okey. Kemudian cadangan pemurnian tuan-tuan, memahami metod akidah kedua-dua aliran berasaskan manhaj itu sendiri. Tuan-tuan, kami alhamdulillah, masa saya mengaji dulu tuan-tuan, dan saya ingat kebanyakan universiti sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, tuan-tuan, mereka dedahkan semua bentuk aliran pemikiran. Masa saya belajar dulu, kami ada Usuluddin, kita ada 2 subjek akidah. Satu tu kita akan belajar akidah mengikut cara pemikiran Asy'ariyah, dan satu lagi mengikut cara pemikiran Salafiyah. Jadi kami didedahkan dua-dua aliran tuan-tuan. Dan yang baiknya kedua-dua masyayikh tuan-tuan, kedua syekh ni, tok guru ni tuan-tuan, profesor ni, dia tak ada pesan pula awak nanti kalau mengaji dengan profesor ni awak jaga-jaga sikit. Dia tu Asy'ariyah ni Mu'tazilah. Tak ada tuan-tuan, dia tak asuk. Kamu belajarlah, kamu faham sendiri sebenarnya apa itu Asy'ariyah. Bila kita mengaji dengan yang Salafi, yang Syekh Asy'ari pula, yang Asy'ariyah, dia tak kata kamu hati-hati sikit, Salafi tu Mujassimah, bahaya kamu mengaji dengan dia silap bulan, nanti kamu jadi sesat. Tak ada tuan-tuan. Bila kita mengaji dengan dia, kita tahu manhaj dia macam ni rupanya. Oh, di sini rupanya yang dikritik oleh Asy'ariyah. Kita mengaji Asy'ariyah, kita tahu oh, rupanya di sini apa nama ni yang Salafi kritik Asy'ariyah itu. Dan perbezaan berlaku, ada faktor dia, ada sebab dia, bukan sengaja dia nak jadi sesat. Tak, tuan-tuan. Semuanya ijtihad, nak mengikut golongan salafus salih juga, nak berada dalam kerangka ahli sunnah juga. Tapi madrasah pemikiran itu yang berbeza. Kemudian memahami, jadi tuan-tuan, kalau boleh belajar semua. Daripada kita belajar satu, belajar semua, kaji semua tuan-tuan. Ada orang kata Asy'ariyah Mu'tazilah, betul ke Asy'ariyah Mu'tazilah? Macam mana pula Asy'ariyah tu Mu'tazilah sedangkan Asy'ariyah tu lawan Mu'tazilah? Kan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari tuan-tuan antara yang paling kuat sekali membahaskan Mu'tazilah sehingga dipuji oleh Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri. Tuan-tuan, kan dia kata Nasrus Sunnah tu. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari kuatnya dia lawan hujah-hujah akliyah dia kuat, tuan-tuan. Demi mendirikan prinsip-prinsip akidah. Sebab Mu'tazilah ni memang dia mu'attilah, memang dia terus menafikan sifat. Dia kata Allah Ta'ala itu sami'un bila sama. Allah Ta'ala Maha mendengar tanpa pendengaran. Bila pula Asy'ariyah menafikan pendengaran? Kan dalam sifat ma'ani ma'nawiyah kan ada, kita sabitkan pendengaran bagi Allah, dan Allah itu Maha mendengar. Ma'nawiyahnya luzum kepada sifat ma'ani itu, ma'nawiyahnya hukumnya Allah itu Maha mendengar. Dia ada sifat pendengaran dan dia itu Maha mendengar. Macam orang bawa kereta, semua dalam ni mungkin majoriti boleh bawa kereta kan. Ni hujat keli lah, boleh bawa kereta, ada lesen boleh bawa kereta kan. Tapi sekarang bawa kereta tak? Sekarang tak bawa kereta, tuan-tuan duduk dalam dewan kan. Tuan-tuan boleh bawa kereta tu disebut dalam sifat 20 sifat ma'ani. Dia bukan payah tuan-tuan, benda ni senang je. Boleh bawa kereta tu disebut sebagai sifat ma'ani. Nanti keluar daripada dewan, tuan-tuan start kereta, tuan-tuan jalan, tuan-tuan sedang bawa kereta tu disebut ma'nawiyah. Itu je bendanya tuan-tuan. Tapi golongan Mu'tazilah dia nafikan Allah Ta'ala Maha mendengar tapi tak ada sifat pendengaran. Sebab kalau Allah Ta'ala itu ada sifat pendengaran, maka berlakunya ta'addud zawat. Ini tuan-tuan masalah falsafah. Jadi Asy'ariyah dilawan Mu'tazilah. Dia menggunakan falsafah juga tetapi mengikut neraca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak mendepankan akal berbanding dengan nas. Dia letak nas kat depan.
Di situ pertemuan. Sebab tu tuan nak tahu kita kena mengaji semua. Baru kita tahu di mana pertemuan itu berlaku. Kemudian memahami perselisihan dalam ayat mutasyabihat berpunca dari pemahaman para ulama khalaf yang berbeza mengenai keadaan salaf yang pelbagai. Ini macam saya sebut tadilah, disebabkan oleh pemahaman mereka yang berbeza terhadap pemahaman para ulama salaf tentang ayat mutasyabihat, maka berlakulah madaris fikriyah, perbezaan antara Imam Ibn Taymiyah dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Semuanya kerana nak memahami cara pemahaman para ulama salaf. Kemudian memahami mazhab hanya sebagai pemudah cara ataupun disiplin untuk mencapai kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Mana kita faham, paling kita kata senang kita letakkan bahawa mengapa hari ini kita nampak macam keras sangat kan orang pegang dengan mazhab. Kita letak saja mazhab itu sebagai hanya satu metod mudah untuk diorang ni beramal. Sebab kalau tak ada mazhab tu, diorang tak reti nak beramal. Amalan ni nak buat sikit lagi kan sikit lagi kan nak sembahyang. Kalau dah nak buka Quran Sunnah tak dan pula nak mengaji ni kan. Ini golongan yang keras sangatlah, yang terus tolak mazhab tu semua kan. Jadi kita berlapang dada. Sebab apa diletakkan begitu sekali tuan-tuan, kuat pegangan mazhab itu kerana sekurang-kurangnya untuk amalan diri dia orang sendiri kan. Sebagai pemudah cara disiplin dalam dia nak mencapai kandungan Al-Quran dan Sunnah. Sebab nak baca Quran dan Sunnah tu sendiri dia orang tak berkemampuan kan, orang-orang. Sekurang-kurangnya mengakui bid'ah terbahagi kepada beberapa tingkatan, semuanya bukan sama dan dikategorikan sesat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalaupun kita nak mengatakan sesuatu itu bid'ah, tuan-tuan nak kata contoh talqin, ataupun kita nak katakan kenduri arwah, tahlil arwah, itu bid'ah. Tuan-tuan cuba banding bid'ah golongan Syiah itu yang sampai mengkafirkan sahabat dengan masalah orang yang buat kenduri arwah. Siap dengan dalil-dalil dia orang lah. Yang buat kenduri arwah ni dia punya dalil-dalil dia juga, bukannya dia buat awal nafsu gitu saja, ada dalil dia juga kan? Jadi kita nak buat bandingan, mana bid'ah yang lebih besar? Yang lebih besar bid'ah Syiah. Jadi lawan Syiah jangan lawan hak tu sangat. Tuan-tuan lawan hak tu sangat, tuan-tuan nanti akan berlaku perpecahan lebih besar. Dan ulama yang mengharuskan perbuatan tahlil arwah dan sebagainya kena sediakan hujah-hujah yang mantap. Ini datangnya berdasarkan kepada nas-nas yang umum. Jangan kita biarkan masyarakat terus dalam keadaan kejahilan. Perbuatan itu menjadi adat semata-mata. Kena sebutkan dalilnya begini dan sebagainya. Kita ni kadang-kadang ibadat tapi dalam keadaan kejahilan. Kemudian menerima kaedah tiada bid'ah dalam masalah khilafiyah. Kalau benda tu betul-betul masalah khilaf kalangan para ulama, maka akuilah dia khilaf. Masalah tawassul khilaf. Masalah talqin contohnya, masalah khilaf kalangan para ulama. Memang ada disebut dalam kitab. Ya, jadi tak perlulah diperbesar. Menerima disiplin ilmu tasawuf sebagai salah satu jalan pencucian jiwa yang terkandung dalam makna ihsan selagi mana tiada percanggahan dalam akidah dan juga hukum syara'. Okey. Kalau tasawuf itu yang dikatakan untuk membersihkan jiwa selagi mana tak ada penyelewengan kesesatan yang nyata, maka kita terima. Kan? Jadi jangan ditolak terus sembrono tasawuf, tarekat, sufi, semua terus dicanangkan sesat. Tuan-tuan, ini akan menimbulkan pertembungan dalam masyarakat kita. Yang secara tradisinya dia orang dah terima dahulu. Jadi kalau kaedah yakin, kita tak recommend orang masuk tarekat. Tapi kalau kita dapati ada tarekat-tarekat yang mencurigakan dengan aduan-aduan yang sampai, maka kita akan buat kajian. Yang itulah yang kita akan fatwakan, bukan secara umum sembrono. Halangan permunian tuan-tuan, wujud golongan ekstrim. Sebab apa kadang-kadang tuan-tuan saya tengok pada hari ini kita punya majlis ilmu pun makin banyak, dan untuk kita capai maklumat tentang Asy'ariyah, tentang Salafi pun saya ingat semakin mudah. Ramai di kalangan remaja kita, orang muda tuan-tuan, dan orang yang cinta pada ilmu ni, mereka suka mengkaji dan suka menjadi orang yang iktidal, orang yang sederhana. Ya, itu saya tak nafikan dalam keadaan masyarakat kita yang semakin educated ni tuan-tuan. Namun begitu di tengah-tengah golongan yang sederhana ni tuan-tuan, wujud golongan yang ekstrim daripada kedua-dua aliran. Ini yang selalunya bermasalah. Ya? Murid kepada Syekh Al-Madkhali dari aliran Salafiyah, contoh. Kalau Syekh Al-Madkhali ni tuan-tuan di Arab Saudi, dia memang keras sampai ke peringkat dia kata Asy'ariyah itu memang daripada sudut mana sekalipun bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan kalau dah sampai terus tak boleh terima, terus tak boleh iktiraf, di situ akan berlaku pertembungan. Ya? Akan berlaku pertembungan. Jadi yang Asy'ariyah akan menjawablah. Ya. Kemudian murid Syekh Abdullah Al-Harari, Hasan As-Saqqaf dari aliran Asy'ariyah yang langsung tak terima Salafiyah.
sebahagian daripada ahli sunnah bahkan terus mengitlakkan dia orang ni daripada kelompok mujassimah, musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, ada kepala, ada kaki, tangan, jari semua, macam manusia. Sedangkan golongan ini tak sebut pun macam tu. Salafiyah pun dia menafikan tajsim dan tashbih kepada Allah. Paling-paling kuat pun ulama Asy'ariyah mengatakan pandangan Salafiyah itu muhib ila tashbih. Paling-paling kuat pun boleh membawa kepada tashbih, tapi bukan musyabbihah, bukan mujassimah. Tapi golongan ini terus memutlakkan, dia orang kata dak, hak inilah sebenarnya mujassimah, musyabbihah. Tuan-tuan, bukan kata terkeluar daripada ahli sunnah, daripada Islam pun kan, kalau kita itlakkan Salafiyah itu sebagai mujassimah. Jadi semakin sengit berlakunya pertembungan, ya, disebabkan oleh adanya kelompok yang ekstrim ini, tuan-tuan. Pengikut ekstrim tarekat sufi pun sama, tuan-tuan, kan, juga akan menyebabkan berlakunya pertembungan. Kemudian golongan awam berkedudukan yang tidak memahami konflik dua aliran, yang ikut-ikutan, tuan-tuan. Dia masuk grup ni, ni masuk grup ni. Dia yang grup ni, tuan-tuan, yang selalu jadi keyboard warrior ni kan. Dia copy paste. Oh, dia lawan dalam WhatsApp. Kita ingat dia pengajar Islam, rupanya tak tahu benda pun, tuan-tuan. Kan? Dia pula, tuan-tuan, yang memanas-manaskan keadaan. Ustaz ni tak boleh pakai, ustaz ni Salafi ni. Ustaz ni tak boleh pakai ni. Dia ni Asy'ariyah ni, Syafi'i ni tak boleh pakai ni. Tuan-tuan. Dia pula yang hukum ustaz. Nampak? Tuan-tuan. Sedangkan dia sendiri pun tak memahami pun konflik antara dua aliran ni. Okey. Jadi pendirian yakin mengenai dua aliran yang saya bawakan sikit, tuan-tuan, keputusan dan jatuh kuasa fatwa kebangsaan dan panel kajian akidah kita adalah menyekat penularan fahaman Wahabiyah atas alasan isu khilafiyah yang saya sebutkan tadi. Kalau isu itu yang dibangkitkan, tuan-tuan, sehingga berlakunya pertempuran, masalah titik bengit, sedangkan kita ada masalah-masalah yang lebih besar, maka ini disekat, penyebaran dia disekat. Ini keputusan fatwa di peringkat kebangsaan, memelihara perpaduan umat Islam dan tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Sebab di Malaysia majoriti adalah Asy'ariyah dan di sudut fiqh Syafi'iyah. Adapun kalau di negeri yang tertentu, berdasarkan kepada perlembagaan tertentu, maka kita persekutuan menghormatinya, macam di Perlis dia ada cara pendekatan dia. Dan kalau nak diamalkan tanpa disebarkan, maka tidak ada apa-apa konflik pun, tak ada apa-apa masalah, ya. Tapi kalau disebarkan kemudian dikonfrontasikan, dilawan pula, oh Asy'ariyah ni begini, oh Syafi'i ni pandangan dia tak tepat, begini. Ini bid'ah. Tuan-tuan, pertembungan yang ni yang disekat, ya. Masih dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ajaran sesat, ya. Kita tak fatwakan sebagai ajaran sesat, tapi masih dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi madrasah pemikirannya berbeza, iaitu yang kita sebut sebagai Salafiyah. Kalau kita kata sesat, tuan-tuan, kita kena keluarkan pula fatwa macam mana kedudukan orang pergi umrah, macam mana kedudukan orang pergi haji, macam mana kedudukan solat di belakang imam makam. Banyak pula tu, tuan-tuan. Macam mana hukumnya orang kahwin dengan Wahabi lah kan. Keluar Wahabi, tuan-tuan. Ya. Jadi kita sekat ni kerana kita nak menjaga perpaduan, itu saja. Sama, tuan-tuan, satu lagi yang ekstrim di sebelah Asy'ariyah pula, yang kita sebut sebagai Ahbash. Keputusan panel kajian akidah juga mengatakan tak sesuai di Malaysia kerana menggunakan pendekatan yang keras sehingga mengkafir golongan berselisih pendapat secara jelas. Kita sangat-sangat menghormati Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tapi tengok pandangan Ahbash sampai kafir Syekh Al-Qaradawi. Tengok pandangan Ahbash sampai kafirkan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kami pergi buat kajian sampai ke Lubnan, tuan-tuan. Jumpa daripada Lubnan, kami masuk ke Dimash. Masa tu almarhum Syekh Dr. Said Ramadan masih hidup lagi. Pergi ke rumah dia, kami ziarah dia, kami tanya dia. Sebab dia orang ni sesama Asy'ariyah. Apa pandangan Syekh tentang Syekh Abdullah Al-Harari? Dia bagi pandangan yang sangat-sangat mengejutkan kami. Saya tak boleh sebutlah, tapi bahasanya keras. Yang penting dia kata Syekh Abdullah tak diterima di Dimash. Tentang Syekh Abdullah Asy'ariyah, dia pada Asy'ariyah, tapi dia kata Syekh Abdullah Al-Harari tak diterima oleh para ulama Dimash. Student Malaysia ada bersama dengan kami. Dia tanya student Malaysia, ada tak kamu mengaji dengan pengikut Syekh Abdullah? Tak ada di Dimash, tidak ada dia. Walaupun kami ulama Asy'ariyah, dia kata kami pun menentang golongan Salafiyah dari sudut kritikan ilmiah dan sebagainya, tapi kami tidak mengkafirkan mereka. Kata Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, Al-Harari sampai peringkat takfir, tajsim dan sebagainya. Al-Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya dikafirkan, ya? Jadi ini golongan ekstrim, tuan, terlampau sangat ekstrim. Okay. Masih diterima sebahagian Ahlussunnah wal Jamaah kerana menggunakan metod Asy'ariyah dalam akidah. Tapi bila tengok pada metod dalam pengajian akidah dia orang, dia guna Asy'ariyah. Cuma metod dakwah dia keras.
Jadi kalau ditanya dari sudut akidah dia, akidah Asy'ariyah, ahli sunnah. Tapi metod dakwah kita tolak, kita terima. Sebab dia bahaya, akan berlaku kafir mengkafir dan sebagainya, menghangatkan lagi keadaan. Syekh Qardawi yang kita bagi anugerah hijrah pun tuan-tuan dia bertikai keilmuannya, ya. Ini golongan yang terlampau ekstrim sangat. Contoh-contoh sikap sederhana dan adil tuan-tuan Maulana Sri Mulla sampai kita ni. Ini contoh-contoh ringkas macam mana pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah terhadap Asy'ariyah tuan-tuan. Contoh, apa kata Imam Ibn Taymiyah? Dia kata fa'innahum aqrabu tawaif ahli al-kalam ila sunnati wal jamaah. Asy'ariyah adalah golongan yang paling hampir sekali di kalangan ahlul kalam dengan Asy'ariyah, dengan ahli sunnah wal jamaah wal hadis. Wa hum yu'adduna min ahli sunnah. Mereka itu dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah anda nazar ila misl Mu'tazilah wal Rafidah. Bila kita nak bandingkan dengan golongan Mu'tazilah dan juga golongan Syiah dan selain mereka, bahkan mereka itulah ahli sunnah wal jamaah di negeri-negeri yang adanya kumpulan-kumpulan bid'ah ini, seperti Rafidah, Syiah dan sebagainya. Mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Wa amma la'ana ulama li a'immatil asy'ariyah faman la'anahum uzr. Kan? Mana dia tak setuju kalau ada ulama yang tuan-tuan melaknat para imam Asy'ariyah. Al-Imam Ibn Taymiyah tak setuju. Siapa yang melaknat para imam Asy'ariyah, mengutuk mengeji para imam Asy'ariyah, uzr, dia kata sepatut dita'zirkan tuan-tuan. Kemudian pandangan Bin Baz kan tentang Asy'ariyah. Orang kata Bin Baz kafir Asy'ariyah, tentang apa dia kata? Asy'ariyah min ahli sunnah fi ghalibil ummah. Dalam banyak keadaan dia adalah merupakan ahli sunnah, tetapi mereka itu laisu minhum fi ta'wil sifat. Tapi dalam masalah sifat, itu yang berbeza tadi. Kan? Sebab mereka mentakwil. Di sisi salafi isbat, di situ berbeza. Tapi adakah dia menafikan terus ahli sunnah? Dia tak nafi. Asy'ariyah masih dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pandangan Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin tentang Asy'ariyah, wa amma mawqifuna min al-ulama al-mu'awwilin fa naqul man 'urifa minhum bi husni niyyah. Di kalangan mereka ada yang sangat dikenali yang niatnya baik, wa kana lahum qadam sidqin fi din. Mereka itu banyak sumbangan yang tuan-tuan di kalangan mereka pada agama, sumbangan yang begitu banyak kan, macam Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani dan sebagainya. Tetapi ada masalah, dia orang mungkin mentakwilkan ayat mutasyabihat, dan apa yang mereka takwilkan itu berdasarkan kepada ijtihad tuan-tuan. Saya ringkaskan. Jadi la yuzam. Jadi jangan dikeji. Kalaupun mereka salah dalam ijtihad kerana mentakwilkan, maka mereka dapat apa tuan-tuan? Satu pahala, kata Al-Imam Syekh Ibn Utsaimin. Tuan-tuan, dia tak ada pun kata Asy'ariyah dan Mu'tazilah pun tak ada tuan-tuan. Jadi mana Salafi yang kata sampai Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Perbezaan besar antara kita dengan Salafi Asy'ariyah. Kalau sampai ayat kita Salafi Asy'ariyah ni perbezaan besar dalam akidah. Besar macam mana? Tuan-tuan, sedangkan itu ijtihadi. Pandangan Mawahib Al-Hambali, seorang ulama Salafi tuan-tuan, terhadap Asy'ariyah, dia kata tawaif ahli sunnah wal jamaah salah. Ada 3. Ulama Salafi sendiri mengatakan bahawa kumpulan ahli sunnah 3, Asy'ariyah, Hanabilah, Maturidiyah. Ulama Salafi pun terima Asy'ariyah, Maturidiyah. Pandangan Syekh Muhammad As-Safarini Al-Asy'ariyah terhadap Asy'ariyah, dia kata ahli sunnah wal jamaah salah sifirah. Juga sama, mengiktiraf ahli sunnah 3 kelompok itu. Entah, ya? Kemudian pandangan Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar Asy'ariyah di Arab Saudi. Tuan-tuan tengok dia puji negara Saudi, dia kata Daulah Sunniyah. Dia seorang ulama besar Asy'ariyah yang banyak mengkritik fahaman Salafi. Sangat banyak mengkritik tuan-tuan. Ini boleh tengok dalam kitab dia, Mafahim Yajib an Tusahhah. Kitab ra'i jiddan tuan-tuan. Kita baca dengan berlapang dada. Memang dikritik, memang dikritik. Tapi subhanallah, dia tidak sekali-kali menggunakan bahasa caci maki, dan dia iktiraf. Ini Daulah Sunniyah, ini negara ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dia menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Imam Tauhid, Imam Tauhid, Rasul Muwahhidin, kepala golongan yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, tapi dia mengkritik. Itu biasalah kalangan ulama tuan-tuan. Yang kita pula, kalau dah berbeza pandangan, macam-macam ayat keluar tuan-tuan. Anjing lah apa lah kan. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan, pandangan Al-Qardawi tentang Syekh Abdul Wahab dan Saudi, mesti maklum tuan-tuan, dia seorang ulama yang mu'tadil tentang Wahabi, dan dia menafikan nisbah Wahabi terhadap kelompok Salafiyah. Bahkan dia kata ini adalah merupakan kelompok yang berpegang di sudut mazhabnya dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, pandangan Al-Majlisul A'la li Syu'unil Islamiyah Wizarah Awqaf Mesir. Ini satu kitab tuan-tuan, ensiklopedia yang disediakan oleh Kementerian Waqaf Arab Saudi, Mesir tuan-tuan. Yang menulis kitab ini ulama-ulama masyayikh Al-Azhar tuan-tuan.
Kalau kita baca dalam kitab ini dah diterjemahkan, tuan-tuan boleh dapat dengan kitab ini terjemahan. Mungkin boleh tanya kedai buku Encyclopedia Aliran dan Mazhab. Saya pun baru beli dalam tahun lepas. Mawsu' al-Firaq wal Mazahib. Tuan-tuan, disebut ahli sunnah dibahagikan kepada 3 firaq: Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah. Ulama Azhar, tuan-tuan, ya. Kewajipan ahli sunnah bersatu, tuan-tuan. Ini antara contoh persetujuan Al-Azhar dan Kementerian Waqaf Saudi untuk memelihara masyarakat Sunni. Ittifaq bain Al-Azhar wal Waqaf Saudiyyah litasaddi li ayyi muhawalat tamus al-mujtama'at al-islamiyyah sunniyah, terutama dalam persoalan Syiah. Kita duduk sepakat sampai ulama Saudi turun berjumpa dengan Syekhul Azhar, dan dia iktiraf dalam artikel ni, dia kata Al-Azhar ini adalah merupakan tunjang pasak utama dalam memelihara ahli sunnah wal jamaah di dunia, tuan-tuan. Ajak bersatu dalam kita nak mendepani golongan Rafidah yang hari ini, tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab dia orang ni masuk ke dalam negara-negara Sunni. Maulana Asri ni tahu pada saya otai dalam masalah melawan Syiah. Okey, persamaan kita terlalu banyak, tuan-tuan. Al-Quran, Sunnah sebagai rujukan utama. Tak kira Salafi, Maturidi, Asy'ariyah, tuan-tuan, sama kan. Yang ni nanti akan dibahas oleh Maulana Asri. Pesanan, tuan-tuan, ini pada pendakwah, untuk saya dan tuan-tuan juga. Kita sebagai pendakwah meraihkan pendekatan ilmu akidah berasaskan waqi' setempat, kan. Mana, tuan-tuan, kita dah tahu waqi' setempat kita pendekatan akidahnya Asy'ariyah. Kalaupun tuan-tuan tak mau ajar dengan kaedah itu, jangan dikutuk, jangan dicaci, dimaki ataupun dipertikai. Menekankan usul i'tiqad berbanding furu' i'tiqad. Kita tekankan masalah usul, bahas masalah usul lebih baik kepada umat. Jangan kita bahaskan sangat masalah-masalah furu', mutasyabihat, apa semua ni, tuan-tuan. Umat bukan tahu. Dia orang tak mengaji mendetail macam kita mengaji. Para ustaz bertegas dalam masalah usul dan bertasamuh dalam masalah furu'. Masalah usul, prinsip, kita tegas. Furu', benda-benda khilaf, jangan sampai bid'ah, fasik memfasik, kafir mengkafir. Sebab manhaj kita memang berselisih daripada dulu sampai kiamat. Memang takkan, orang kata, takkan bersama. Yang penting kita berlapang dada. Menjawab persoalan semasa itu lebih penting lagi, tuan-tuan, daripada kita merungkai benda ada dalam kitab yang berkurun lama khilaf tu. Persoalan semasa yang di hadapan kita, liberalnya, sekularnya, macam-macam kita hadapi. Mengutamakan akidah amaliyah banding akidah nazariyah. Akidah yang boleh mendatangkan amal. Macam mana akidah yang boleh menyekat orang daripada terlibat dengan rasuah, tuan-tuan. Itu duk bahas akidah nazariyah banyak sangat. Debat-debat yang bersifat nazari, teori, takwil tak takwil, lepas semua ni, tuan-tuan. Sedangkan orang rasuah berkata-kata juga. Jadi apa sumbangan ilmu akidah dalam membetulkan institusi masyarakat? Jadi ilmu akidah menjadi sumber kekuatan dan perpaduan, bukan kelemahan dan perpecahan. Jadi, tuan-tuan, saya ingat sekadar itulah yang dapat kita ini, tuan-tuan, baca sendiri yang dapat saya kongsikan bersama. Terima kasih terutama kepada Tan Sri Presiden